Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid ni tentang hak-hak Allah. Apa yang Allah istimewa dengannya. Yang ini menjadi hak mutlak dan hak istimewa yang ada pada Allah. Dan kita mengelakkan diri dari syirik, iaitulah memberikan hak-hak ini kepada selain Allah, ataupun seseorang itu dia sendiri yang terlibat dalam mencabar sesuatu yang menjadi milik Allah. Juga boleh menafikan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara ni mesti kita pandu dengan Quran, dengan hadis, agar kita sedar apa yang Allah Ta'ala suka kita buat dan apa yang Allah Ta'ala tak suka kita buat. Dan ada amalan-amalan yang mungkin pada pandangan kita remeh je, tapi di sisi Allah tu besar. Kerana dia ada unsur menyaingi sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita dah baca selama ni lah. Ini pun termasuk juga bab yang kita nak baca hari ni, iaitulah tentang para perupa makhluk yang bernyawa. Apa maksud para perupa? Para pelupa dipanggil makhluk yang bernyawa, dipanggil musawwir. Orang yang membuat rupa atau bentuk atau gambar. Dalam bahasa Arab dipanggil taswir. Bahasa kita taswir tu boleh jadi gambar, boleh jadi tukang arca, boleh jadi tukang lukis, semuanya dalam bentuk taswir. So dalam agama kita nampak benda tu macam simple je. Tapi dalam agama Nabi SAW ada bagi tahu satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah sendiri yang kata, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu dharratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Maksudnya Allah sendiri telah berfirman dalam hadis qudsi, di mana Allah kata tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah dia mencipta seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras seksanya, azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan, bukan makhluk Allah, dengan ciptaan Allah, dengan penciptaan Allah. Orang yang menyaingi atau menyerupakan diri dengan atau menyaingi ciptaan Allah. Boleh faham? Menyaingi ciptaan Allah. Yudahuna bi khalqillah. Terjemahan di sini membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Maksudnya Allah buat manusia macam ni, dia buat juga bentuk yang sama yang Allah buat. Seolah-olah Allah boleh buat, dia pun boleh buat. Dia nak menyaingi ciptaan Allah. Dalam riwayat yang lain, riwayat hari ni Bukhari Muslim saja ni. Dalam hadis riwayat yang lain juga Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap perupa, musawwir, orang yang buat gambar, rupa, perupa, berada dalam neraka. Setiap rupa, yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha, setiap rupaka disebut yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyeksa dirinya di dalam neraka Jahannam. Setiap rupa hak dia buat masuk dalam neraka, Allah bagi nyawa orang tu untuk azab dia di dalam api neraka. Takut juga dengar tu. Kita bagi takut tu dulu. Memang kena takut lah pun. Kemudian hadis yang lain lagi, riwayat Al-Imamul Bukhari dan juga Muslim meriwayatkannya secara marfu' dari Ibnu Abbas. Maknanya walaupun Ibnu Abbas dia datang daripada Nabi lah, sebut marfu' ni. Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin. Barang siapa yang membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam rupaka. Rupaka tu maknanya rupaka? Replika. Saya tak telitah kepada perkataan tu. Replika. Betul ya? Replika. Ke dalam buat replika buatannya itu. Namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Replika. Betul-betul. Kalau kita ni kata ni orang sebenar, ni replika dia. Replika dia tu maknanya orang ni buat betul serupa dengan hak betul asal. Replika lah. Jadi seolah-olah dia menyaingi ciptaan yang asal. Betul. Replika. Kalimah replika tu bagus. Hadis riwayat Imam Muslim lagi dari Abu Al-Hayyaj, dia menuturkan, Ali berkata kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku utuskan untuk satu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk tugas tersebut? Apa dia?
Jangan alla tada'a suratan illa tamastaha. Jangan kamu biarkan ada satu replika kecuali kamu musnahkan. Dan jangan kamu biarkan ada satu kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Baik. Habislah. 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Semuanya sahih. Dan kaitannya dengan perbuatan mencipta replika. Replika, buat patung. Arca. Ataupun kalau replika ni hak ada asal. Hak tak ada asal sekalipun. Buat patung rupa manusia. Patung orang, ada kaki, ada tangan, ada rupa. Perbuatan itu rupa-rupanya termasuk perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah dan diberi ancaman bahawa orang ini akan diazab di dalam api neraka. Bahkan ada riwayat yang menyatakan Allah melaknat golongan ini. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat golongan yang membuat replika atau gambar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bererti beratlah. Mana berat dengan nak banding dengan ayat-ayat lain? Ada yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada orang yang paling zalim, lebih zalim dari orang yang menghalang manusia dari mengimarahkan rumah Allah. Ada ayat Quran. Mana zalim dengan orang kata wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Allah Ta'ala kata tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah. Jadi sebenarnya dalam Quran pun ada. Allah Ta'ala menceritakan tidak ada yang lebih zalim daripada sekian-sekian. Termasuklah hadis ni, hadis kursi. Juga Allah Ta'ala kata tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar. Jadi kita kata nak banding macam mana? Jawapan dia, setiap kezaliman yang disebut menunjukkan besar pada tempatnya. Dan menunjukkan berbanding ay la ahadun azlamu min hadha fi naw'i hadzal amal la fi kulli syai'. Dipanggil amrun nisbi, nisbah. Dalam bab ni tidak ada orang yang lebih zalim dalam daripada orang yang membuat patung. Dalam bab dusta, tidak ada orang lebih zalim dari berdusta atas nama Allah. Dalam bab menghalang manusia, tidak ada orang yang lebih zalim daripada menghalang manusia dari rumah Allah. Dia bagi kembali kepada subjektif subjek yang berlaku. Jadi kesemuanya itu dinilai paling zalim dalam kategori masing-masing. Maka dalam bab ni, kezaliman mencipta makhluk atau mencipta buat patung ni termasuk kezaliman yang besar. Baik. Sehingga Allah cabar, kalau betul lah dia ni nak boleh cipta, tak payah buat rupa manusia. Kalau dia mampu, cuba dia jadikan betul-betul kekuasaan cipta seekor semut ke, bahkan sebutir gandum ke, ataupun satu biji-bijian, sebutir nasi ke. Allah cabar dia kalau betul dia boleh cipta. Jadi manusia ni sebenarnya bukan pencipta. Sebaliknya dia adalah makhluk. Jadi larangan ni bermaksud tidak boleh melakukan rupa. Baik. Tapi timbul persoalan. Rupa yang maksud ni macam mana sebenarnya? Ini perbahasan panjang di kalangan ulama. Sebab kalimah membuat rupa ni ada 4 bentuk. Yang pertama, buat patung replika. Tengok orang tu, dia pun ambil pahat, ketuk, pahat, jadi rupa orang tu.
Atau panggil patung lilin. Nah, ada buat lilin, buat patung-patung lilin, jadilah patung lilin. Rupa serupa ke dia, replika. Ataupun bahasa lain dia panggil patung yang ada bayang, arca. Walaupun bukan rupa orang, dah ada, dia mewujudkan rupa orang yang tak ada. Seolah-olah mencipta satu manusia baru. Okey. So, ini dipanggil buat bentuk dan bayang. Secara sepakat, benda ni haram. Termasuk dalam hadis ini. Itu nombor satu. Nombor dua, tak ada bentuk, tak ada bayang. Tapi, ada rupa. Seperti artis lukis. Ambil satu kanvas, ni rupa orang, luki. Serupa rupa dia. Juga termasuk menggambar. Soalan dia, apakah termasuk dalam hadis ni? Dari sudut bahasanya masuk. Orang buat patung pun jadi tukang gambar, cuma gambar dia ada bentuk, ada bayang. Dalam bahasa Arab panggil surah. Orang buat lukis pun gambar juga. Cuma hak ni tak ada bentuk, tak ada bayang. Rupa. Ni muka dia, ni tuan dia. Ni dia lukis. Termasuk tak dalam hadis ni? Jawapan dia, termasuk juga. Ada sebahagian yang kata, hak ni rupa orang, hak tak ada rupa ustaz. Contohnya dia buat gambar watak tu animasi sahaja. Buat rupa gambar, keluarlah gambar ujang, Usop Sonteria contohnya lah. Gambar orang fulan bin fulan, kartun je. Tak wujud dalam dunia sebenar, dia wujud dalam dunia animasi. Apakah termasuk dalam hadis ni? Jawapannya termasuk juga. Sebab tu sebahagian orang dia kata kalau kita rupakan tu makhluk tu sempurna, berarti kita menyaingi. Kadang-kadang dalam rupa kartun, sebahagian daripada ulama yang berhati-hati ataupun orang yang berhati-hati, dia lukis tapi rupa yang tak sempurna. Berarti dia buat tak ada leher ke. Jadi maknanya manusia ni bukan orang, cuma panggil bayangan sahaja, ilustrasi. Sebahagiannya ambil pandangan itu. Apa dia? Kartunis duk buat tu. Tapi ada perbahasannya. Kalau contohnya patung untuk kanak-kanak duk main kan. Kan Nabi membenarkan budak-budak main patung untuk kanak-kanak. Itu perbahasan untuk kanak-kanak yang dibenarkan. Kalau patung tu bukan tujuan tu. Bahkan tujuan untuk disembah, of course lah, lagi berat lah. Itu hal keadaan yang kedua, iaitu dilukis. Tapi kalau lukisan itu, macam Syekh Idris Al-Marbawi, dia bahaskan, lukisan tu dalam bentuk kita nak mengajar. Rupa, ni rupa kuda ni, lagu ni rupa dia, kita pun lukis bentuk kuda. Ni rupa burung, kita pun lukis bentuk burung. Ni orang, kita lukis orang. Itu Syekh Idris Al-Marbawi dalam kamus dia, dia memilih pandangan boleh kerana ada maslahat untuk mengajar, bukan untuk menyaingi ciptaan Allah. Itu nombor dua. Okay? Kalau tiba-tiba dia buat patung tu patung lilin, macam kita kata replika, arca, atau orang puji dia. Apatah lagi kalau dia buat patung tu memang tujuan dia untuk disembah, lagi dahsyat. Buat patung, apa ni? Buat patung berhala. Macam tukang bapa Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar. Itu memang, yang tu lagi dahsyat. Buat rupa, patung ada tubuh manusia, kepala gajah. Itu memang dilaknat lah.
Rupa orang, tangan ada 8. 4 di kiri, 4 di kanan. Jadi, ni makhluk-makhluk ni akan Allah Ta'ala hidupkan dan tujuan mengazab tukang hak buat dia. Kalau ikut hadis tadi lah. Baik. Macam-macam banyak gila ni. Kalau patung macam patung kita patung ni juga selain daripada larangan buat, dia juga ada larangan simpan. Hak orang tukang buat tu satu. Kita pula pergi beli bak letak dalam rumah. Betul tak? Pergi ke Mesir, tengok ada patung mumia. Boleh. Nak ayatnya kita dah pernah pergi ke Mesir. Beli replika tu, letak dalam almari. Ni has been there. Dia kata, aku siapa dah sini nak ayatnya. Pergi ke mana? Bali tu jumpa pula patung dekat Bali kan patung banyak. Kelip pula kesak kat rumah. Hak jo buat pun kena laknat dah. Hak jo simpan pun mudarat dia ada. Itulah malaikat tak akan masuk rumah dia. Mana-mana rumah ada patung, malaikat pun tak masuk rumah dia. Bayangkan. Mana betul larangan Allah dalam bab ni. Jadi nombor 1 rupa arca. Kalau patung permainan kanak-kanak macam mana Ustaz? Teddy bear kecil, teddy bear, budak-budak main, kadang-kadang dia main duk lepak baling situ, baling sini. Ataupun patung budak-budak kecil duk main. Budak-budak, perempuan main baby ke. Patung. Patung-patung yang dibenarkan untuk kanak-kanak perempuan main tu, okey kita ambil hukum bolehlah sebab dia dibenarkan. Tapi seelok-eloknya janganlah diperluaskan. Sampai perekatnya beli patung teddy bear sama besar dengan tuan dia. Dia kata tak apa, budak-budak apa ni bukan level budak-budak dah ni. Ni besar, lebih besar pada tuan dia. Hanya kita hati-hati dalam masalah tersebut. Okay? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukanlah kerana kita ni tak nak buat apa, bukan tak nak mudah-mudah, kerana hadis yang ada tu berat. Hadis yang ada tu berat. Baik. Keadaan yang ketiga. Nombor 1 kita rupa manusia tu kan, rupa bentuk dia. Yang kedua, rupa dengan sudut lukisan. Animasi ke, gambar potret ke. Yang ketiga, gambar fotografi. Zaman dulu memang peringkat permulaan memang strict sehingga sebahagian ulama, terutamanya ulama di Saudi lah. Zaman saya mula-mula sapa di Saudi tu memang pandangan ramainya fotografi ni haram. Fotografi ni adalah haram. Mungkin pada masa tu mereka tak faham lagi teknologi. Bukan mereka pun, kita bersama dia baru kan. Bahkan saya ingat mula-mula ada siapa cerita kat saya, mula-mula TV masuk zaman dulu pun orang anggap TV ni alat sihir. Macam mana manusia boleh duduk dalam kotak macam ni. Lepas tu boleh gerak ke apa semua. Orang tak tahu. Kita dengar macam lawak lah. Tapi kan memang zaman tu, oleh kerana benda ni baru, orang pun anggap macam seolah-olah dia sihir. Padahal ada teknologi yang digunakan untuk pindahkan image manusia tu duduk dalam gambar ni. Jadi bahasa mudah kita panggil orang yang mengambil image manusia. Gambar tu gambar image. Gambar fotografi termasuk, video termasuk, apa lagi? MRI masuk ke? Ambil MRI kat imaging center tu. Benda, kalau gambar tu, maka pandangan ulama yang pertengahan dalam bab ni, dia kata kita tengok kepada tujuan diambil. Kalau tujuannya haram, maka kita katakan haram. Tujuan ambil gambar tu untuk sihir contohnya,
Ada orang ambil gambar tujuan dia untuk buat sihir kepada orang tu, maka haram lah. Atau tujuan gambar tu sekadar nak ambil gambar, nak pengenalan. Dulu dalam yang kata haram pun dia bagi pengecualian. Pengecualian dia ialah kalau untuk pengenalan, gambar pasport ni rupa dia. Tapi sekarang ni nampak gayanya dah banyak dah longgar, diberikan kelonggaran. Maknanya syekh-syekh pun mula pandang kata gambar ni hanya sekadar bayang, image yang kita tidak menyaingi ciptaan Allah. Berarti contohnya kalau kita lukis contohnya, orang akan puji siapa? Puji tuan asal ke puji pelukis? Hebat melukis. Maknanya ada saingan. Tapi kalau kita ambil gambar, mungkin orang puji teknik kita, tapi orang tak puji, serupa dengan hak asal. Faham tak? Ambil gambar syahir. Dia pun tengok, hebatnya ustaz. Bapanya? Pandai ustaz. Serupa betul-betul dengan syahir. Orang tak kata lagu tu, memang betul ni syahir. Pasal kita hanya ambil image dia, teknologi. Jadi dia tak termasuk dalam menyaingi ciptaan Allah. Sekadar ambil gambar macam biasa. Apatah lagi dengan teknologi yang begitu mudah dan kita tengok ambil gambar ni dah jadi satu benda yang kebiasaan dan sebagainya, maka puji-pujian terhadap manusia dalam bab tu tidaklah berlaku. Kerana orang tahu ni adalah image dia. Cuma yang dikhawatiri ialah salah guna image tu saja. Maknanya kita tidak bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Ni saya pergi kat tu, ada seorang orang Maghribi, bila kita duduk lepas solat, duduk sembang-sembang, ada anak kecil dia duduk main dengan kawan anak kawan saya. Tengah-tengah nak ambil gambar tu, dia pun budak tu comel, kita nak ambil gambar. Ayah dia kata, jangan. Dia pasal memang dia jaga, sebab dia tak terlalu bermudah-mudah dalam masalah ni, takut salah guna dan sebagainya. Tapi apakah dia termasuk dalam laknat dan juga ancaman api neraka? Mudah-mudahan dia tak termasuk. Mengambil gambar tu tak termasuk. Apatah lagi gambar video. Dulu gambar video diberi keuzuran sebab dia kata video ni nampak rupa tu, maknanya image tu bergerak, bukan patung. Ni ada kata gambar yang tak bergerak tu patung. Jadi sekarang ni alhamdulillah dengan dunia yang makin moden, maka orang pun faham, bagi kefahaman di kalangan ulama tu lebih jelas bahawa gambar fotografi dengan kamera dan sebagainya hanya memindahkan image makhluk yang sedia ada kepada macam bahasa muda kat cermin lah. Bila kita tengok cermin, kita nampak kita ada di luar, kita ada dalam cermin. Kita tak kata, cantiknya image aku dalam cermin, hebatnya cermin. Tak. Cermin tu hanya pantulan image. Cuma kamera ni dia boleh simpan pantulan tu, image tu, letak dalam album, save memori kita dan sebagainya. Maka dia mudah-mudahan tak termasuk dalam hadis ini, tak termasuk dalam hadis ni. Okey. Ya. AI, Photoshop, buat crop dan sebagainya. Bukan setakat tu lagi, dahsyat lagi dia. Dia boleh cipta AI ni daripada gambar yang tak bergerak, tak hidup, dia boleh hasilkan gambar hidup. Macam kita ada gambar kita dengan abang kita atau adik-beradik kita, atau mak ayah kita. Zaman dulu gambar lama. Masuk dalam AI, dia boleh jadikan gambar tu macam video kita sebelah, angkat tangan, duduk sini, sambil senyum dua-dua, seolah-olah macam tengah cakap. Dahsyat lah ni. Kena ada fatwa baru. Betul tu, kena ada fatwa baru. Apa hukum menggambar dengan AI? Nanti kena tanya ahli fatwa. Betul, soalan tu betul. Sebab zaman lah ni, gambar dah jadi. Lah ni, kalau kita nak ambil gambar, tak payah pergi susah-susah dah. Cari model ke apa, tak payah. Bagi tahu kepada komputer, AI ni, tolong bagi aku satu gambar budak kecil, perempuan pakai tudung,
dia sedang baca Quran dekat atas meja, duduk atas kursi kat meja, berlatar belakangkan gunung Fuji contohnya. Duduk 5 saat, AI boleh create gambar tu. Lah keluar. Sebiji macam orang betul. Dahsyatnya dunia zaman sekarang ni. Saya kira benda tu kena perlu fatwa juga lah. Fatwa baru. Wallahu ta'ala alam. Apakah dia masuk dalam potret yang... Dan siapa yang akan dipertanggungjawabkan? AI tu ke? Orang yang bagi prompt tu ke? Ataupun? Wallahu alam. Tapi kalau benda tu nak sekat pun payah dah juga. Dunia lah ni memang dahsyat lah. Dahsyat. Kita boleh ambil rupa orang, letak gambar kita. Contohnya, gambar Syekh sekian-sekian, pakai suban, ala-ala Habib. Kita pun ambil muka kita, letak kat gambar tu. Jadi nampak muka Habib, rupa macam Habib, tapi muka kita. Kan orang dah buat gitu kan. Jadi, itu pun, apakah dia termasuk dalam gambar yang dilarang ataupun tidak? Saya ingat kena fatwa lah. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak berani nak jawab apa tu. Asal dari sudut gambar fotografi lah ni, boleh. Cuma apakah dalam bab, macam tadilah, Photoshop, salah guna, merupakan benda yang tidak wujud, atau sebab unsur dia apa? Ilah dia. Kenapa benda ni dia larang? Kerana ada unsur menyaingi ciptaan Allah. Itu ilah dia. Ada orang kata dilarang sebab berlakunya penyembahan. Dulu ada kata, kenapa dilarang awak ni? Kerana perkara-perkara patung ni, dia menjadi asbab orang sembah. Rupa lukisan dulu, daripada tak ada rupa, jadi ada rupa. Jadi rupa guru-guru ni digantung di dinding-dinding, akhirnya dipandang, disembah, dianggap suci dan mulia. Itu dulu. Dulu memang tukang gambar ni ada maksud. Kalau tidak, tak ada maknanya. Tiba-tiba kita nak ambil gambar muka kita yang tak handsome, tak ada orang nak ambil gambar pun. Kalau tanya, ada tak rupa moyang kita? Kata, moyang siapa? Sebutlah nama moyang kita, nama Fulan bin Fulan. Tahu tak ada orang pun nak ambil gambar dia. Kenapa orang nak ambil gambar dia sama dulu? Tak ada keperluan. Orang ambil gambar ni, orang-orang pembesar, ulama-ulama. Akhir sekali gambar-gambar ni dimuliakan, disucikan dan berakhir dengan penyembahan. Jadi dilarang perkara ni. Jadi ada orang sebut larangan menggambar kerana hubungannya dengan penyembahan dan syirik. Tapi Syekh Ibn Uthaymin dalam syarah dia kepada bab ni, dia kata apa? Ilah ni bukan sembahan semata-mata. Sebab kalau ilah tu sembah, ada je patung yang disembah tak ada rupa. Contohnya batu linggam. Orang Hindu sembah kan? Batu linggam. Tahu batu linggam? Tak tahu? Ilaha illallah. Ya, wajarlah tak tahu. Memang bukan kita pun. Tapi kalau belajar sejarah dia, rupa dia tak cantik. Sejarah tu tak cantik. Sejarah lucah. Batu linggam tu dianggap seperti kemaluan Tuhan. Bagi dia lah. Tapi dia adalah bentuk satu batu, panjang, tegak, kosong. Itu batu dia. Tapi mereka menganggap itu seperti kemaluan. Dan mereka anggap kemaluan Tuhan. Maha suci Allah daripada segala yang mereka persekutukan. Tapi makna kita kata tak ada rupa, batu seketul je. Jadi unsur penyembahan boleh berlaku walaupun tak ada rupa. Oleh kerana itu, larangan yang ada dalam bab gambar ni bukan semata-mata kerana penyembahan. Syekh Ibn Uthaymin kerana menyaingi kekuasaan ciptaan Tuhan. Sebab Allah dia boleh buat rupa orang, rupa A, rupa B, rupa C, tak sama. Tiba-tiba manusia kata aku boleh buat rupa yang tak serupa dengan mana-mana orang. Dia pun lukis satu gambar, tak ada. Ni adalah rupa yang dia create. Jadi ada unsur menyaingi ciptaan Tuhan. Itu
illah, kata kenapa benda ni dilarang dalam agama? Kerana ada unsur menyaingi ciptaan Tuhan. Sebab tu dia berada dalam bab tauhid. So kembali kepada poin kita yang ketiga tadi, keadaan yang ketiga, dia ambil image daripada sudut hukum asal, tidak menjadi masalah. Sekarang ni lah. Cuma berbalik kepada isu soalan tadi, kalau image-image yang ditokok tambah, diubah, diedit dan sebagainya, ataupun guna AI untuk generate satu rupa dan yang, apakah dia termasuk dalam larangan ini? Wallahu ta'ala alam. Kalau saya tanya, mungkin kita hati-hati, eloklah. Sebab selama kita tak tahu. Tapi kalau orang lain ni bukan setakat rupa orang, dia buat rupa dia pun dia boleh tukar. Tak? Kita ubah rupa, muka kita ni, kita buat pembedahan plastik. Apa hukum dia? Haram. Kenapa haram? Mengubah ciptaan Tuhan. Betul tak? Ilah dia situ kan? Sekarang ni, kita tak payah ubah rupa kita dengan pembedahan plastik. Letak filter je dalam kamera. Rupa kita hok gelap jadi putih. Hok jerawat jadi licin, flawless. Muka ustaz pun hok jadi jambu dia tengok. Ui. Teknologi. Saya ingat benda ni kena ada panduan juga nanti. Saya tak boleh nak jawab lagi di sudut tu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang tu tak apa. Kalau rekonstruktif surgery kerana keperluan penyakit dan sebagainya, yang tu tak ada masalah, boleh. Kerana dia bukan menyaingi, dia ada keperluan untuk memulihkan orang yang sakit tu. Kalau ada mudarat, kesakitan, rupa dia dah pecah, rupa dia tak ada, maka dia konstruk balik. Rupa nak suruh jadi ada rupa asal, itu tidak menyaingi ciptaan, memulihkan apa yang rosak. Ini kalau tak ada masalah, tiba-tiba nak ubah, tu lagilah Tuhan dah buat elok-elok dah, dia nak pergi ubah. Itu bukan setakat menyaingi, itu tak puas hati pula. Ada unsur tak puas hati dengan apa yang Allah cipta dia pada rupa dia yang asal. Mengubah ciptaan Allah. Baik, yang keempat. Mana? Yang keempat. Menggambar dalam bentuk lukisan tetapi makhluk yang tidak bernyawa. Seperti kita lukis pemandangan. Tadi kita cerita lukis orang. Lukis orang, rupa sekian-sekian, rupa binatang sekian-sekian. Ni tak. Lukis pemandangan. Makhluk juga, ciptaan Allah juga. Tapi, kita panggil bukan makhluk yang bernyawa, sudut nyawa kita lah. Kita tahu mereka tu semua ada nyawa, tapi benda-benda tu bukan benda yang bergerak. Seperti lukis pandangan, ada langit, ada bukit, ada sawah padi, ada rumah. Kita pun lukis. Waktu ni lukis pula air terjun. Yang ni sepakat ulama tidak menjadi masalah. Dibenarkan. Sepakat kalangan ulama kerana dia tidak menyaingi. Unsur tidak menyaingi di sini maknanya dia seolah-olah tidak mencipta sesuatu yang hidup. Itu pandangan ulama dalam bab ni. Okay. Tapi AI dahsyat, boleh buat rupa ni. AI ni tak kira makhluk hidup kau tak hidup kau. Baik. Jadi kalau rupa pemandangan tu tak ada masalah. Lukislah, nak lukis cantik walaupun imajinasi tak ada rupa tu, tapi dia macam kita lah. Benda hak kita taman binaan ataupun sungai buatan atau tasik buatan, bukan setakat gambar.
kita pergi gali-gali buat kolam ni, buat air terjun, buatlah water fountain. Orang tak panggil pun, mu ni mu nak menyaingi Allah, Allah buat sungai, mu nak sungai juga. Ada. Dia dalam bab tu dibenarkan. Dalam bab tu menggambarkan gunung, bukit. Macam kita kata tasik-tasik buatan. Buat empangan ada tasik buatan. Apakah dia menyaingi buatan tasik original Allah Ta'ala? Dalam bab ni tak. Dalam bab ni tidak. Maka dibenarkan. Dalam rupa-rupa yang tidak, maksud kita tidak bernyawa lah gitu. Okay? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita faham bab-bab itu, maka kita boleh faham kandungan bab ini. Itulah yang pertama, ancaman berat terhadap para perupa makhluk bernyawa. Yang kedua, alasannya itu tidak berlaku sopan santun kepada Allah sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maknanya orang ni tak sopanlah dengan Allah, menyaingi ciptaan Allah. Yang ketiga, hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil, sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Kalau dia nak mencipta, betul-betul menyaingi kekuasaan Allah, tak payah cipta rupa manusia tu. Dia boleh cipta sebutir gandum pun Allah cabar. Boleh ke tak dia buat? Jawapan dia, mereka tak mampu walaupun mencipta sebiji gandum. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Yang keempat, ditegaskan dalam hadis bahawa para perupa adalah manusia yang paling keras diseksa. Yang kelima, Allah akan menciptakan ruh pada setiap replika yang dibuat guna menyeksa perupa replika tersebut di dalam api neraka Jahannam. Yang keenam, para perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam replika yang diciptanya. Dan yang ketujuh, perintah untuk memusnahkan replika apabila menjumpainya. Jadi patung-patung berhala yang disembah ni, kalau orang tu tiba-tiba dah dapat hidayat, boleh simpan ke tak boleh simpan? Jawapan dia, dipecahkan. Sebab tu patung-patung yang dibawa di kawasan orang Islam, yang penyembah-penyembahnya sudah tinggalkan, ataupun kita ada kuasa untuk menghalang orang menyembahnya, maka dipecahkan. Sebagai mematuhi perintah daripada Nabi SAW, kerana riwayat yang terakhir yang kita baca daripada dari Ali radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi suruh aku dulu kalau pergi jumpa kubur yang dimuliakan atau patung-patung, diperintahkan untuk pecah. Kalau ada patung-patung rupa-rupa tu, dipecahkan. Kalau hak dah beli tu lagu mana Ustaz? Mahal dia tu. Di Mesir pernah. Saya tunjuk Mesir sebab saya nampak tu je, orang lain tak tahu. Kalau ada patung-patung lain tu, tak payah simpan lah. Tak payah simpan patung-patung. Apatah lagi dalam bentuk rupa-rupa yang menakutkan. Kadang-kadang replika tu bukan replika manusia lagi, replika berhala. Ada berhala asal, kemudian dia buat replika berhala. Kemudian orang beli, balik simpan kat rumah dia. Saya pernah cerita tak sini pasal saya pergi ke China, dekat kilang jet tu. Sini lah? Tak sini. Ada tak ingat cerita dah, tapi tempat lain lah. Saya pergi ke China. Pergi ke China tu, jalan-jalan kat China. Dia bawa lah kita pergi ziarah-ziarah. Salah satu tempat tu, dia bawa kita pergi kat kilang jet. Batu lah, batu jet tu kan. Jet. Jet pula. Macam jet tu, jet. Nah. Kita tak bakar nak sebut macam mana. Jet dia panggil jet. Kilang jet tu. Dia pun mari tunjuk gambar. Hak ni
Feng Shui dia kata mah. Ada dekat patung kat rumah ni kan ada Feng Shui ni, kalau ada patung mulut kena duduk luar. Ni tak boleh duduk dalam. Kalau tidak dia tarik rezeki kita, bukan tarik rezeki luar dak. Dia kena mulut dia ni kena duduk luar supaya dia tarik rezeki mari kat kita. Kalau dia mengadap kita, dia tarik rezeki kita bagi keluar. Lagu tu. Lepas tu dia pun jual lah ni, hak ni patung-patung boleh letak. Ada setengah tu hak kecil je. Patung kecil. Dia kata hak ni boleh simpan kecil dah. Patung kecil je. Harga dia pun murah sikit lah. Tapi ni boleh simpan dalam poket je untuk tarik rezeki. Saya pun dengar lagu ni rupanya dia mempercaya ni. Of course lah kita tak belilah. Tapi nak sebutnya benda-benda sekecil-kecil, benda dia boleh buat jadi bentuk sembahan. Ada lah ni orang jual online tu. Bentuk-bentuk replika patung. Patung kura-kura. Patung ada tu hak patung orang bucik tu. Kepala botak, perut bucik. Patung kepala botak, perut bucik tu dia ada makna. Botak tu menunjukkan kepintaran dia. Mana sebab orang bijak ni banyaknya botak. Dia kita tak botak ni tak cerdik lah kau ni. Bucik makan banyak. Dia kata kalau mu nak kepintaran dan kekayaan, mu kena simpan patung ni. Gosok kepala dia agar kita dapat kepintaran. Kalau nak rezeki murah, gosok perut dia. Gosok perut patung tu. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Yang mana kita sebagai orang yang belajar, of course lah berlepas diri daripada segala bentuk ni. Hak tu hak bucik, hak tak comel. Hak pelik-pelik, hak rupa-rupa, hidung panjang, tangan panjang, body kuru. Macam-macam orang dia jual patung. Jadi kita sebagai orang belajar ni, balik pertama jangan beli. Kalau ada di rumah kita nak macam mana? Buang ataupun dipecahkan. Kalau kita buang, kita tanam, saya mari jumpa pula 100 tahun. Wih, patung purba, artifak. Orang pun ambil pula. Orang bersembah pula. Rupa patung Hubal, Lata, hak patung-patung berhala zaman dulu, hak disembah di orang Arab ni. Bila dibaca dalam sejarah, syaitan tunjuk tepat patung tu. Patung tu asalnya bila berlaku banjir besar Nabi Nuh, patung tu dah hilang dah. Dah lost. Pengikut sembah dia pun dah mati. Yang tinggal Nabi Nuh dengan orang yang beriman tak kapal. Semua patung-patung penyembah berhala tu akhirnya tenggelam. Mati. Dan dia dilupakan. Orang tak kenal. Tapi syaitan cari jumpa. Kemudian syaitan bagi tahu kepada orang-orang pengikut-pengikut syaitan ni, tunjuk tempat tersebut, akhirnya mereka ambil, bersihkan dan disembah semula. Jadi sebab tu dari sudut sunnah, Nabi SAW memerintahkan agar kalau kita ada kekuasaan, musnahkan patung-patung ni. Supaya kalau kita kata kita buang, jumpa kat orang lain ambil, orang lain sembuh. Tak, dipecahkan. Supaya tidak menjadi sebab kepada syiriknya orang lain yang jumpa patung tersebut. Baik. Banyak. Saya pergi kat museum dekat Mesir tu, mumia penuh patung-patung. Kita pergi museum kita tengok meriam, tengok pinggan, tengok artifak-artifak. Pergi museum Mesir, patung sepatung-patung. Terlalu banyak patung dia. Lepas tu orang dah jual lah replika tu. Replika patung tu dia jual tepi-tepi jalan. Dan orang Mesir bangga tahu dengan Fir'aun. Dia anggap Fir'aun ni macam bukan setakat bapa kemodenan zaman Mesir purba dah. Sebab ada Fir'aun lah orang mari Mesir. Sebab ada Fir'aun lah ekonomi Mesir ni maju. Pelancong-pelancong mari. Sebab dia dah tak ada hasil. Sebab hasil dia adalah pelancongan. Sebab apa? Sebab orang nak tengok Fir'aun. Jadi mereka
sayang kepada Firaun dia. Ada company, nama dia company Firaun untuk pembinaan. Firaun, dia guna nama Firaun tu. Saya bila pergi Mesir kata, asyaknya. Tapi pergi museum dia tu, nak tengok mumia kena bayar. Saya pergi, masa pergi tu saya fikir, aku ni, sesok Tuhan tanya, duit aku gimana? Aku bayar nak tengok Firaun. Saya kata, tak anggut lah aku nak bayar, aku nak tengok free gila, ikut tengok. Tapi kita nak takkan nak bayar mahal pula tu. 45 USD kali dengan 4 dekat 200 tu. Semata-mata nak pergi tengok mumia Firaun kena bayar. Saya kata biarlah, tak pergi pun. Setakat nak pergi ambil gambar piramid tu okey lah. Tapi nak bayar, siapa nak tengok mayat? Nak tengok mayat Firaun pun kena bayar. Bayang. Tak kau orang Mesir tu bangga. Semata-mata mari daripada luar negara, mari nak tengok mayat je Firaun. Maksudnya kekuasaan Firaun ni, di hidup pun dia berkuasa, memajukan Mesir, mati pun dia memajukan Mesir. Ni adik sikit pada apa? Abang sikit lah. GISB tu bawah dia sikit. GISB ni Abuya mati pun masih lagi mengawal kumpulan dia ni. Soalan menarik tu. Kalau tiba-tiba orang buat Abuya tu hidup dalam bentuk AI, sudah. Mungkin dia percaya lah kot. Percaya hidup balik. Kalau dia sekarang ni pun, dia tak percaya pun Abuya mati. Dia tak anggap Abuya mati. Dia hanya anggap Abuya gaib. Maksudnya masih hidup di alam gaib, bersatu dengan Rasulullah, tapi masih lagi ada kontak dengan kumpulan dia. Dan dia akan zahir semula. Sebab tu Abuya akan zahir. Zahir makna dia mempercayai kelahiran Abuya kembali. Sebab tu kita bimbang akan munculnya Abuya yang kedua. Sebelum daripada dia ditangkap ni, memang ada gerakan untuk menaikkan anak Abuya sebagai Abuya kedua. Nama apa dah nama dia? Adib. Adib. Memang anak Abuya kedua. Kalau dia tak lahir dalam bentuk Abuya rupa pun, dia akan lahir dalam bentuk orang lain, tapi seolah-olah roh Abuya dalam diri dia. Dia macam Buddha jugalah. Buddha dipanggil jelmaan, kelahiran semula. Ini bentuk-bentuk kesyirikan yang memang ada. Sebab tu zaman kita ni kepayah. Bila kita tengok pada trend yang ada, bila Dajjal mari akhir zaman nanti, macam mana? Kalau Abuya pun sampai hari ni orang tak berani kata salah, ramai lagi yang masih sokong. Dajjal ni lagi powerful dari Abuya. Dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh turunkan hujan, dia boleh keluarkan harta benda perbandaran daripada bumi. Dia ada kekuasaan-kekuasaan yang Allah bagi kepada dia sebagai ujian bagi manusia. So kalau level Dajjal mari, tiba-tiba pengikut dia ta'assub. Dan of course lah Dajjal ni tak panggil nama dia Dajjal. Tak adalah pengikut dia Dajjal, aku cinta kepadamu Dajjal. Dajjal ni bukan nama. Selagi tak keluar orang declare nama dia Dajjal, bukan tak keluar Dajjal ni adalah sifat. Kena faham tu. Sifat. Nabi tak kata Dajjal tu rupa orang tak. Nama dia Dajjal. Dajjal ni bukan nama dia. Kena faham. Dajjal ni bukan nama. Kita duk tunggu je. Siapalah dia nak. Dia kata akulah Dajjal. Dajjal tak ngaku dia Dajjal. Kenapa? Dajjal ni dalam bahasa Arab maksud dia penipu. Dajjal ni maksud penipu. Jadi seorang yang menipu dipanggil Dajjal. Tapi bahasa umumnya Dajjal ni penipu dari sudut umum. Tapi ada Dajjal khusus, iaitu penipu yang mengaku Tuhan. Ni lagi berat, dahsyat lagi. Dajjal yang paling dahsyat adalah penipu yang mengaku Nabi, mengaku Tuhan. Yang ni
Dia panggil Dajjal, Dajjal kecil. Lepas tu ada satu lagi, bapak segala Dajjal. Inilah Dajjal hak akhir zaman. Dajjal ni, Dajjal hak lain sembang je. Sembang kari je hak lain je. Katalah dia ni mengaku Nabi, tapi kalau orang tanya, hampir orang tahu dia bukan Nabi. Kata dia mengaku Tuhan, ayuh pain. Orang tanya 2-3 soalan, orang nampak dah. Ni sembang je ni. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Dajjal juga dari sudut istilah agama. Tapi orang tahu dia bukan Tuhan. Tapi Dajjal yang paling ditakuti ialah satu sosok pengaku yang ngaku jadi Tuhan. Dan dia punya beza dengan Dajjal lain ialah dia bukan sekadar mengaku, Allah bagi kepada dia kekuasaan. Sehingga dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh turunkan hujan, tunjuk langit turun hujan, langit turun hujan. Tengok tempat kemarau, tempatmu kemarau. Kamu beriman kepada aku akan turunkan hujan kat kamu. Orang pun kata kami beriman bahawa engkaulah Tuhan. Dia pun buat mari hujan, turun kat sini. Awal mari turun. Orang tak percaya lagu mana. Ni ujian paling besar. Kalau pergi tempat orang panggil fakir, pergi fakir, apa ni, tak ada hasil bumi ke ni? Tak ada. Tak apa, kamu beriman kepada aku akan suruh bumi ni mengeluarkan hasil. Orang beriman kepada dia. Dia kata, hei bumi, keluarkan hasil. Tanaman jadi subur. Hasil-hasil bumi, emas, perak boleh keluar. Disebabkan Dajjal ni, dia tunjuk kuasa dia, boleh buat macam tu. Yang ni the most powerful liar. Penipu paling power. Dan dia adalah Dajjal yang paling ditakuti oleh sekalian Nabi-Nabi pempesan pada umat dia. Paling fitnah, paling aku takut adalah Dajjal. Dajjal ni setakat Abu Ya tu belum lagi. Tu pun dah ramai dah orang percaya. Kalau mari Dajjal, betul-betul Dajjal tu, hanya orang yang kuat tauhid dia akan kekal beriman kepada Allah. Hari ni mereka duk, Abu Ya tolong kami, Abu Ya tolong kami. Padahal tak ada kuasa pun. Bayangkan kalau Dajjal tu ada kuasa betul. Mereka kata apa? Dajjal. Bahasa dia mungkin dia panggil nama lain. Syekh Dajjal. Tolong kami, Syekh Dajjal. Kayakan kami, Syekh Dajjal. Dia adalah nama dia, Syekh Fulan-Fulan. Tapi sebenarnya dia itulah Dajjal. Dahsyat. Jadi berbalik kepada zaman lah ni. Kalau Abu Ya dihidupkan balik dalam bentuk AI, apakah orang akan kembali? Akan kembali. Tapi yang kita tak bimbang, Abu Ya AI tu, walaupun dari sudut image, paling takut lagi ialah Abu Ya jelmaan semula. Mari seorang anak dia dikata, inilah dia pewaris Abu Ya, dan dia mewarisi apa yang Abu Ya ada. Siapa? Dia boleh yaqazah dengan Syekh Suhaimi lah, dia boleh jumpa Rasulullah lah. Habis. Masa tu berlakulah tokok tambah yang macam-macam dalam agama. Ini betul-betul syirik. Yang mana kita, bila kita belajar, kita baru faham. Hak Allah tu mesti ditunggalkan. Diistimewakan berbanding selain Allah. Apa saja menjadi hak mutlak Allah, jangan dikongsikan dengan sesuatu pun dari makhluk. Tidak nama, tidak sifat, tidak rupa, tidak kekuasaan, tidak pada pengagungan, tidak pada sumpah, tidak pada apa-apa pun. Sesuatu yang menjadi milik Allah hanya senya wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Akhir sekali sebelum kita habis. Dalam riwayat yang terakhir, Nabi suruh pecah patung dan juga kubur. Ini keluar pada bab sikit, tapi masih lagi ada unsur yang sama. Sebagaimana patung yang dibuat boleh disembah, begitulah juga kubur yang dimuliakan boleh berakhir dengan disembah. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan, kalau jumpa patung-patung
yang boleh dianggap berhala ataupun patung berhala, hancurkan patung tersebut. Begitulah juga kalau jumpa kubur-kubur yang dimuliakan dan boleh menyebabkan orang minta kepada atau orang puja kubur tersebut, perintah Nabi juga dimusnahkan. Kerana dua-dua tu ada elemen mengajak manusia kepada syirik. Sebab tu kita kata kubur boleh menjadi ganti kepada berhala. Alternatif, patung tak ada, rupa Tok Syekh tak ada, gambar Tok Syekh pun tak ada, tapi kubur Tok Syekh ada. Mereka boleh saja mensyirikkan Allah tanpa rupa dan patung Tok Syekh dengan pergi direct doa ke kubur Syekh. Tapi hakikatnya sama. Mereka sedang melakukan kesyirikan. Sebab tu orang kadang-kadang dia tak anggap pergi doa ke kubur tu syirik. Kita kata tak. Itulah perbuatan syirik. Hanya saja tidak dalam rupa patung, tapi mereka menjadikan kubur tu sebagai ganti kepada patung ataupun sebagai tempat mereka pergi. Yang dahsyat lagi, mereka bukan kubur ori pun. Patung tak ada, gambar tak ada, kubur pun tak jumpa. Akhir sekali dia pergi buat kubur replika. Aduh. Di Iran banyak sangat kubur replika. Kalau tanya kubur mana asal? Tak ada. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Siapa dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi? Orang yang bunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ni dia bunuh Sayyidina Umar. Kesudahan cerita dia apa? Dia sendiri mati bunuh diri. Mana selepas sahabat-sahabat nak tangkap dia tak boleh. Tak. Sebelum orang nak pergi tangkap, dia sempat lagi tikam beberapa orang lagi selain daripada Umar. Akhir sekali dia orang ambil kain tebal, ambil macam pukak tu, tutup dia. Dan kemudian dia terperangkap dalam kain tersebut. Lalu dia takut dia ditangkap dan dia bunuh diri dia. Itu kesudahan si pembunuh Umar laknatullahi alaih, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi dia mati mana? Madinah. Kubur dia ada di Iran. Dan dipuja kubur dia di Iran. Why? Replika sahaja. Dan orang Syiah ni saya tak silap saya, Jibril pun ada kubur. Asal tak silap di Iran ni. Replika kubur. Bukan kata replika patung, tak, replika kubur. Ini maknanya kubur-kubur ni boleh diganti sebagai sembahan selain Allah. Dan ini bentuk syaitan tipu manusia. Dia anggap minta dikubur tu tak sama dengan minta pada berhala. Kita bukan hukum kubur dengan patung. Kita hukum perbuatan manusia. Sebagaimana manusia tu minta dengan patung berhala, begitulah manusia pergi minta dengan kubur. Maka itu namanya syirik. Sebab tu hadis ni, balik kepada hadis, dua benda ni saling berkait. Patung dan kubur yang dimuliakan, dua-dua Nabi suruh musnahkan. Jadi kita kalau orang belajar sunnah, tiba-tiba ada lagi kubur-kubur ahli keluarga kita tu agak melampau pada binaan dia, maka kita baiki balik. Biarkan dia jadi kubur yang sederhana. Atau paling-paling ditinggikan sikit daripada tanah. Dan itu termasuk sunnah. Ya. Jangan patung orang memang tak boleh lah. Kalau hak dalam rumah kita boleh. Kalau di luar dan milik-milik orang, terutamanya rumah-rumah ibadat, yang ni kita tak boleh ganggu. Tak boleh. Kalau tempat macam kita pergi berdakwah, contohnya kita tengok dalam video di Indonesia, orang pergi berdakwah sampai suatu penduduk kampung dia masuk Islam. Lepas daripada masuk Islam, apa dia buat? Dia pecahkan patung-patung dia. Yang ni lah maksud dia.
Bukan kita pergi tiba-tiba orang tu, kita tak buat kerja dakwah, dia tengah ada rumah ibadat dia, kita pergi pecah patung dia. Macam Nabi Ibrahim buat ke patung-patung dia. Itu memang tak boleh lah. Itu tak boleh, tidak dibenarkan itu. Pasal mereka bukan, mereka sendiri masih menuhan. Kita akan jadi permusuhan dan boleh jadi dia caci maki Allah Ta'ala lagi. Ada larangan untuk kita mencaci ataupun menghina Tuhan mereka, takut-takut mereka menghina Allah. Tapi kalau kita ajak dia beriman, ataupun patung tu patung lama yang sudah ditinggalkan, maka kita ada kuasa, kita pecahkan patung-patung tersebut. Adapun yang masih lagi ada rumah ibadat pengikut dia, penganut dia, itu termasuk dalam, tidak ada larangan dalam beragama, la ikrah fid din, lakum dinukum waliyadin, tapi kita berlepas diri daripada perbuatan mereka. Itulah. Patung-patung dekat Saudi. Oh, sama juga. Lah ni mereka dah wujudkan arca-arca bentuk manusia. Ini dikesali oleh ulama-ulama sana. Tapi apakan daya, fitnah tu telah sampai ke sana. Di Ula tu patung-patung yang besar-besar. Bahkan mereka sampai buat patung-patung orang perempuan, wanita. Zaman dulu patung-patung berhala ni kebanyakannya, majoritinya adalah patung lelaki. Perempuan ni dianggap sebagai supporter dia saja. Patung panggil isteri dia, mesti ada figura-figura lelaki kemudian didampingi wanita. Tak ada lagi patung wanita secara independen menunjukkan dialah adalah watak yang memang layak untuk dipuja dan Tapi sekarang ni mereka dah buat dah dekat Saudi sendiri. Ada patung-patung orang yang mereka anggap sebagai replika dan arca. Itu semoga Allah Ta'ala tetap juga kita kata. Dari sudut hukum, mereka patut pecahkan. Tapi kerana fitnah akhir zaman, benda tu berlaku begitu. Ya, di Dubai, di Tanah Arab pun banyak dah patung-patung. Jadi memang akan kembali kepada zaman tersebut. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita semua. Sebab orang yang tauhid ni makin lama makin kecil, makin lama makin sikit. Fitnah tu makin lama seolah-olah memang kita nak halang tak boleh. Sebab memang orang panggil satu sunnatullah, satu Allah Ta'ala dah susun. Akhir nanti betul-betul orang yang betul-betul menjaga tauhid yang akan selamat. Wallahu Ta'ala alam. Ya. Dalam isu hak ni, kalau kita ada ruang, sebenarnya kita tak perlulah dielakkanlah gambar-gambar begitu. Tapi bila melibatkan pemerintah, dia ada implikasi dan hukum, dan orang hak gantung tu dikira sebagai satu peringatan dan juga sebagai satu tanda tidak disembah. Tapi kita bimbanglah. Mungkin pada hari ini dia tidak disembah. Tapi dia panggil lama kelamaan unsur tu boleh berlaku begitu. Sebab tu kalaulah pemimpin tu dia belajar, dia faham, dia sendiri tak suka patung dia diagungkan sebegitu rupa. Jadi kalaulah sampai satu waktu nanti Allah Ta'ala bagi hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin-pemimpin kita agar tidak meletakkan gambar-gambar mereka di dinding-dinding dan sebagainya, itu lebih baik. Kerana perbuatan tu asal usulnya adalah daripada perbuatan orang-orang kafir. Orang kafir yang dulu tak mula-mula lagu tu. Kita tak. Kita even panggil Nabi SAW, para khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah selepas daripada tu pun kita tidak dapati adanya gambar-gambar bagi mereka. Khalifah-khalifah, mana kita jumpa gambar-gambar Khalifah Abbasiyah ke, Khalifah Umayyah ke? Tak ada. Walaupun mereka pemimpin besar, menguasai hampir 2/3 atau menguasai separuh daripada dunia, tak ada pun gambar-gambar dia. Sebab Islam, budaya tidak begitu. Tapi bila mari gambar ni, bila gambar-gambar daripada barat, padri-padri digambarkan, sen mereka digambarkan,
Akhir sekali, mari kat kita pun rasa nak buat juga. Maka akhirnya muncullah budaya tersebut. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita semua. Hukum dia dalam keadaan tu, kita ambil hukum Allah Ta'ala alam. Boleh kata darurat. Kalau kita tak gantung jadi implikasi yang berat, maka gantunglah. Memang tak boleh lah. Basic dia. Album boleh. Gambar fotografi yang kita sebut tadi, kan asalnya dikata hukumnya boleh. Selama tidak ada bentuk pengagungan dan juga kemuliaan yang ditambah pada unsur tersebut. Jadi, ya. Replika. Adakah sangkat kepala itu juga dia sempurna? Contoh, biasa dalam rumah lah, kepala limau, kepala usul, kepala whatever kepala itu. Ini ada body part macam bahagian gading, ada biasa-biasa. Termasuk juga bulu bidi-bidi. Ya, betul. Okey. Terima kasih. Betul. Baik, berkaitan dengan gambar dengan replika, apa hukum sekiranya dibuat, kita kata tadi yang tak sempurna, tiba-tiba dia simpan kepala saja. Kepala saja. Dari sudut hukum kepala, saya kalau tak silap saya lah, ada bab ni, kepala ni menggambarkan kesempurnaan kepala dia. Maknanya kalau rupa tu kepala saja disimpan, dia menunjukkan sesuatu seperti makhluk. Sebab rupa tu ada di situ. Tapi kalau gading tak termasuk. Sebab dia hanya juzuk dari anggota yang tidak menampakkan rupa yang sempurna. Bulu, biri-biri, itu lagilah tak termasuk. Sebab bulu kita boleh guna pun. Bukan sekadar boleh disimpan, kita boleh guna pun. Bulu-bulu tu sebagai pakaian pun tak apa. Boleh digunakan sebab dia dah berpisah dengan sifat dia yang asal. Adapun isu berkaitan dengan kepala tu, ya. Sebahagiannya menganggap kalau kepala yang sempurna, seperti hukumnya menyimpan patung yang sempurna. Tapi kalau juzuk daripada body, tak apa. Gading tak apa. Kalau ada patung rimau, kepala saja, buang. Kalau gambar kepala saja, buang. Tapi kalau gading, kuku, apa lagi? Kulit, itu tak apa. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Tadi nak cepat juga masuk larangan banyak bersumpah. Tapi payah nak berhenti buku kita ni. Buku dah ada dah baru, rasa nak cepat je. Tapi lah tak apalah. Jangan kita nak habis, kita nak faham kan. Kita faham. Mungkin nak habis cepat, kita nak faham. Mudah-mudahan dengan sebab kefahaman itu kita menjaga tauhid kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.